Saya sudah sebut tadi bahawa isu utama kerajaan perpaduan pada hari ini akan bukan kepada isu cabaran ekonomi dan kos sara hidup, dan apa-apa isu yang terkait rapat yang sedang dibangkitkan UBC dan sebagainya itu kita akan lihat dari semasa ke semasa. Berkaitan dengan manifesto juga, saya fikir kita akan juga lihat, kerana ini adalah kerajaan perpaduan, kita tidak lagi bercakap tentang manifesto kerajaan ataupun Pakatan Harapan semata-mata. Jadi manifesto juga kita akan lihat dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan juga keutamaan semasa. Untuk isu yang kedua, saya minta Datuk kalau kita lihat sejarah negara kita lebih kurang dengan sejarah Palestin. Palestin ini milik umat Islam, lalu dijajah oleh British, dan British bawa orang Yahudi tinggal di sana, dan akhirnya mereka menubuhkan negara haram Israel. Jadi kita di Malaysia sama. Malaysia ni adalah tanah Melayu, penjajah datang dan penjajah bawa orang-orang asing untuk bekerja di kilang-kilang, di ladang-ladang mereka. Cuma beza dengan Palestin, mereka tidak boleh buat negara mereka, tapi mereka diterima sebagai rakyat dalam negara kita dengan diberikan hak-hak keistimewaan kepada pemilik asal, iaitu orang Melayu, orang Bumi Putih. Islam dengan hubungan minoriti ini sepatutnya kita melihat dari sudut Islam telah berkembang pesat. Jadi dasar Islam itu telah pun wujud secara lebih menyeluruh, hampir tak menyeluruh pun hampir menyeluruh. Hampir menyeluruh. Maknanya apa? Golongan minoriti dia bernaung di bawah sebuah negara tersebut. Sebagai contoh Malaysia ataupun Malaysia ataupun di Indonesia begitu kan. Jadi kalau kita mendasar kita tu, Islam tu telah pun hampir penuh menyeluruh ataupun menyeluruh ataupun hampir menyeluruh. Jadi masih ini sebenarnya peluang untuk kita tackle golongan minoriti. Maksud apa ya? Maksudnya kita buat yang terbaik. Biarlah golongan minoriti ini merasai bahawa Islam ini bukanlah agama hanya untuk kelompok Muslim sahaja. Dia sepatutnya dirasai juga untuk kelompok yang minoriti. Sebab inilah yang Nabi ajar di Madinah sebenarnya. Yang Nabi ajar di Madinah pun inilah. Maknanya kita tidak, bila contohnya golongan minoriti ini kita tidak kesampingkan. Dia tidak ada hak untuk mengundi, dia tidak ada hak untuk makan, dia tidak ada hak untuk ni. No. Hak sebagai seorang manusia sama je. Hak sebagai aspek kemanusiaannya sama je. Bahkan hak dia untuk beragama pun tidak dihalang. Sama di Malaysia pun sekarang ni, dalam perkara 3 sebenarnya kita tahu bahawa Islam adalah agama persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan. Bukanlah hubungan kita dengan masyarakat minoriti, kita pun anda tidak boleh macam ni, tidak boleh buat kuil, tidak boleh
agama mereka tidak boleh dilakukan, diamalkan. No. Maknanya kita atas aspek kemanusiaan kita kena meraihkan mereka dan sebagainya. Sebab apa? Itu adalah salah satu aspek dakwah yang perlu kita tekankan. Maknanya kalau sesebuah negara itu golongan minoritinya itu semakin lama semakin benci kepada Islam, bermakna ada masalah dalam sebuah negara tersebut. Kalau dia minoriti tetapi dia semakin benci, semakin takut, semakin tak puas hati kepada sebuah kerajaan yang Islam di dasarnya, mana apa? Pemerintah itu tidak melaksanakan undang-undang peraturan yang betul. Tidak menguruskan cara yang sempurna. Menyebabkan mereka jadi takut, mereka rasa tidak selesa dan sebagainya. Sepatutnya kita layan sama rata, tidak ada isu. Okey? Hubungan Islam dengan masyarakat minoriti bukan Islam di Malaysia ni, kalau ambil dari sejarah, memang telah wujud lebih awal lah. Kalau kita ambil lebih lama lagi, sebelum Perdana Merdeka lagi. Saya ada satu tempat yang saya tahulah. Tahu tak, di Kampung Tiruk, Serada. Kampung Tiruk Serada tu orang Cina. Tapi dalam kampung tu, cari hidup dia macam orang Melayu. Orang lelaki pakai kain pelekak, orang perempuan pakai batik. Cakap khabar pun macam orang Melayu kita lah. Umur pun macam orang Melayu. Saya nak beritahu ni maknanya hubungan tu lama lah. Itu yang berlaku lah. Dari segi sistem kerajaan ada di Malaysia, dah kesannya pada golongan minoriti bukan Islam dijamin dalam perlembagaan. Perlembagaan itu adalah undang-undang tertinggi dalam sebuah negara ataupun dalam sebuah negeri. Itu rujukan utamanya. Jadi dalam perlembagaan itu memang memberikan suatu ruang yang luas kepada rakyat yang dijamin hak mereka. Maknanya bukan saja rakyat di kalangan orang Melayu, walaupun kita katakan sejarah negara kita ni asalnya orang Melayu lah, sebagai orang kata tuang dia asal lah. Tapi apabila berlaku apa yang disebutkan tadi, jus solai, kita juga menerima orang bukan Melayu itu sebagai sebahagian pada rakyat dan negara kita ini. Bila kita bercakap tentang kedudukan orang bukan Islam di Malaysia ini, kita perlu melihat latar belakang negara kita sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, pemerintahan dalam negara kita adalah sistem Kesultanan Melayu Islam. Jadi selepas daripada merdeka, maka sistem pemerintahan dalam negara kita mengikut sistem yang diatur dan acuan barat itu sendiri, iaitu pembentukan negara berasaskan kepada penduduk asal negara tersebut dan juga orang asing yang dibawa masuk ke dalam negara kita. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah negara kita, kita menerima syarat penjajah British, iaitu dasar jus sulai untuk kita mencapai kemerdekaan. Kita tidak boleh melihat orang bukan Islam dalam negara kita ini dalam konteks istilah negara Islam yang sebenar. Kerana kalau kita lihat dalam konteks istilah negara Islam yang sebenar, maka akan wujud istilah-istilah orang bukan Islam dalam negara Islam, seperti kafir harbi, kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad dan seterusnya. Jadi itu latar belakang yang perlu kita lihat untuk mengukur kedudukan orang bukan Islam dalam negara kita. Tak patuh pada pemerintahan negara, kita kena faham ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tu fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Okey, ila akhir ayat. Dia ini jelas dalam agama yang begitu. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Okey. Tak pada Allah, Rasul dan ulil amri. Okey.
Jadi uli amri ini adalah pemerintah yang telah pun diputuskan oleh sesebuah masyarakat lah ni, okey, uli amri. Jadi pemerintah dan sebagainya. Dengan begitu kena patuh. Yes, kena patuh lah. Patuh siapa? Uli amri. Uli amri siapa? Yang Tuan Agong. Faham tak ni tu? Dia kata ni kita cukup beruntung lah. Yang Tuan Agong. Yang Tuan Agong dah perkenan seseorang jadi Perdana Menteri. Kan? Lantikan jadi Tuan Agong. Nama pun kerajaan Yang Tuan Agong sekarang ini. Okey. Jadi yang pembangkang pun kena respect. Dia kena ada pembangkang. Kalau tak ada pembangkang, tidak ada check and balance dalam sebuah negara. Jadi patuh, tak kena patuh. Jangan kata, kita tidak mengiktiraf kerajaan ini. Inilah specialnya Malaysia. Dia bukan negara republik seperti di Indonesia, di Turki, itu negara republik. Negara sistemnya raja berperlembagaan. Dia berbeza. Raja tidak berdosa. So, kita respeklah kerajaan. Kerajaan Yang Tuan Agong telah bersetuju melantik Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. So, kita sokonglah kerajaan Yang Tuan Agong ini. Barulah kita dapat memacu negara dengan sempurna. Rumusannya, apa yang diamalkan pada hari ini ialah di bawah acuan penjajah, bukan di bawah acuan syariat Islam. Ya, kita boleh bercakap tentang hak-hak bukan Islam dalam negara Islam. Tetapi bila kita membicarakan tentang hukuk ataupun hak-hak tersebut, ia berbeza. Hak-hak asasi manusia di sisi Islam dengan hak-hak asasi manusia di sisi Barat. Sebenarnya hak-hak asasi inilah yang digambarkan sebagai hak-hak bukan Islam bila mereka berada di dalam negara Islam. Contohnya antara hak asasi manusia ialah hak untuk bersuara. Jadi ini sebahagian daripada hak bukan Islam yang diberikan oleh negara Islam kepada orang bukan Islam. Cuma kita perlu melihat acuan Islam dan acuan bukan Islam. Jadi acuan Islam, hak-hak ini berasaskan kepada akidah dan syariat Islam. Adapun di sisi Barat, hak-hak ini berasaskan kepada kesamarataan. Jadi ia berbeza dari segi falsafahnya. Itu yang perlu kita bezakan. Wallahu a'lam.